Pengarah bahagian kutipan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Ya, selamat datang. Ya. Ustaz, kenapa zakat ini sangat penting dalam kita kepada kita selaku umat Islam? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar dan penonton Selamat Pagi Malaysia. Apabila kita nak membincangkan berkenaan dengan kepentingan zakat ini kepada umat Islam ini, dia tidak lari daripada kita menyatakan surah ayat 60 dalam surah At-Taubah yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Maknanya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, untuk orang miskin, amil, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dan sebagai kewajipan dari Allah, maknanya Allah ini Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maknanya bila Allah menyatakan dalam ayatnya tentang golongan-golongan asnaf yang berhak menerima zakat ni, maknanya kepentingannya itu kembali kepada umat Islam itu. Maknanya pelbagai bentuk bantuan, bantuan yang telah diberikan oleh mana-mana majlis agama Islam yang menguruskan zakat. Maknanya di situ menunjukkan kepentingan zakat itu untuk membantu, membela ummah yang memerlukan. Dan selain daripada itu juga untuk memberi bantuan kepada asnaf, zakat juga memberi jaminan keberkatan. Allah dah jamin kepada kita, bagi orang yang membayar zakat ini keberkatan, kesucian dan kecukupan dalam hidupnya kepada pembayar-pembayar zakat ini. Dan zakat ini juga dia ada dua hubungan. Maknanya hablum minallah dan hablum minannas. Maknanya hablum minallah ni maknanya kita melaksanakan suruhan dia. Suruhan Allah SWT, tunaikan zakat, dan dirikan solat. Dan hablum minannas ni maknanya perhubungan kita dengan manusia. Maknanya bila kita membayar zakat itu, kita telah membina hubungan kita dengan manusia, iaitu asnaf yang memerlukan. Dengan zakat yang kita tunaikan itu, kita dapat membela golongan-golongan asnaf yang memerlukan bantuan. Contohnya macam bulan Ramadan ni memang terkenal lah. Maknanya ialah kita ni mungkin bulan puasa ni belanja lebih sikit. Kalau kita pun dah belanja pun dah lebih pada orang lain, tambah pula yang golongan asnaf ni. Jadi kita sama-samalah kita membantu dengan meningkatkan ketakwaan kita dengan membayar zakat itu sendiri. Selain daripada zakat fitrah, apa lagi zakat-zakat lain yang perlu kita tahu, Ustaz? Okey. Biasanya kalau zakat fitrah ni biasanya bila tibanya bulan puasa, bila sebut zakatnya orang ingat zakat fitrah. Betul. Tapi hampir terlupa mereka ni ada lagi zakat-zakat lain yang wajib untuk ditunaikan, yang kita panggil itu adalah zakat harta. Dan di dalam zakat harta ini, harta yang macam mana yang nak dikenakan zakat? Setengah-setengah orang tanya bila kita kata dah bayar zakat harta belum? Saya tak ada harta, Ustaz. Dia kata tidak ada harta. Tapi kita dah kategorikan zakat harta ini, antaranya ialah zakat pendapatan. Nampaknya memang bukan harta lah pendapatan tu, tapi dia dikenakan zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat ternakan, saham dan padi. Inilah maknanya selain daripada kita memikirkan di bulan puasa itu hanya zakat fitrah saja, tapi sebenarnya ada lagi zakat-zakat lain yang kita wajib tunaikan apabila cukup syarat-syarat dia. Jadi persoalannya, Ustaz, bagaimana kita dapat fitrahkan diri dengan cara kita berzakat ini, Ustaz? Okey. Dia maksudnya untuk memfitrahkan diri ini lebih kepada untuk membiasakan diri. Untuk membiasakan diri kita ini untuk istiqamah. Istiqamah dalam menunaikan ibadah zakat harta ini. Jadi bagaimana kita nak memfitrahkan diri situ, nak membiasakan diri kita membayar zakat ini, antaranya
kita kena ingat. Kita kena ingat haul dia. Haul yang biasa kita bayar zakat itu pada bulan berapa. Kalau kita gunakan Masihi, maknanya daripada Januari sampai Disember. So Disember itu adalah haul untuk kita bayar zakat. Dan ada juga yang menggunakan pendekatan haul dia, pengiraan tahun harta dia tu untuk ditunaikan zakat itu, dia mengambil pengiraan dalam tahun Hijrah. Dan dia menggunakan Ramadan ke Ramadan. Dia maknanya nak mengambil kesempatan keberkatan bulan puasa itu, nak dapatkan pahala berganda. Jadi dia menetapkan haul harta mereka itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi bila cukupnya 1 tahun, bila sampainya haulnya, jadi mereka terus menunaikan zakat. Jadi bagaimana yang saya nak cakap, nak fitrahkan tu, sehingga kita ni merasakan kalau tak bayar zakat tu maknanya kita rasa kosong je. Ada je tak kena. Kan? Satu ketika tu ada je tak kena. Kita berniaga rasa hati tu tak tenteram je. Rupanya bila kita cek balik, rupanya zakat kita tak tunaikan. Jadi bila kita dah istiqamah, kita dah fitrahkan diri dengan membayar zakat ini, jadi apabila kita mendapat hasil perniagaan dan sebagainya, so kita terus tunaikan zakat. Contohnya yang paling dekat di bazar-bazar Ramadan lah. Kadang-kadang bazar Ramadan ni meniaganya sebulan, tapi pendapatannya macam kita punya gaji setahun. Jadi takkanlah nak tunggu setahun pula nak bayar zakat. Eloklah, maknanya dalam bulan Ramadan tu, sebelum sampai bulan Syawal tu, tunaikanlah zakat dia. Jadi kalau nak tunaikan zakat menerusi ma'in, bagaimana caranya, Ustaz? Okey. Pelbagai kaedah lah, pelbagai kaedah yang kita sediakan kepada umat Islam, khususnya di Negeri Sembilan, untuk umat Islam membayar zakat. Banyak sekali kaedah yang kita mudahkan pada mereka. Yang pertamanya, di Ma'in kita menyediakan kaunter perkhidmatan kutipan zakat di seluruh daerah di Negeri Sembilan. Walaupun kita nama Negeri Sembilan, tapi kaunter kutipan zakat kita, kaunter perkhidmatan Ma'in kita ada 12 kaunter di seluruh Negeri Sembilan. Di Seremban saja ada 4. Jadi tidak ada alasanlah untuk mereka kata tak ada kesempatan nak pergi ke kaunter, jauh lah dan sebagainya. Jadi kita ada 12 kaunter kita. Dan di bulan puasa ini kita menyediakan perkhidmatan kita 7 hari seminggu. Maknanya selagi tak Syawal, selagi itulah kita bekerja. Sabtu Ahad pun buka kaunter. Daripada yang Sabtu Ahad tu pukul 9 sampai pukul 4 boleh datang. Kalau nak bayar fitrah pun, kita Sabtu Ahad pun kita ada buka zakat kaunter di pasar-pasar raya untuk memudahkan orang untuk membayar zakat. Seterusnya, Ma'in juga kita melantik amil-amil. Amil-amil yang kita beri tauliah untuk mengutip zakat. Zakat harta pun ada dan zakat fitrah pun ada. Seterusnya, ejen-ejen korporat yang kita lantik. So pastikanlah kita membayar zakat fitrah itu kepada amil yang telah kita lantik. Nanti kan ada amil scammer pula. Elakkan amil-amil scammer ni. Di pejabat pos pun kita boleh bayar zakat. Dan yang paling mudah lah bagi saya lah, di orang zaman-zaman online ni kan, kita beli barang pun pakai online. Sekarang ni bayar zakat pun boleh secara online. 24 jam. Nak tidur pun, sebelum tidur pun boleh nak bayar zakat kan. Bangun sahur pun boleh bayar zakat. Jadi kita menyediakan kemudahan untuk bayar zakat selain pada ke kaunter zakat. Hanya pergi ke laman web kita ataupun pergi ke portal kita www.zakatns2u.biz. zakatns2u.biz. Bayar kat situ, pilih macam mana jenis zakat yang kita nak bayar, pakai FPI ke, pakai Jompay ke. Dan sekarang ni kalau tengok di banner kita ni, poster kita ni, kita ada promosi. Bayar zakat melalui Jompay, zakat dan menang. Hadiah menarik tu, 10,000 tu. Ini tajaan hadiah ni, tajaan M-Bank.
Ini bukan duit zakat ni. Ini tajaan M-Bank ni. Jadi untuk kita bagi peluang kepada umat Islam untuk membayar secara online yang mudah bagi mereka, selain dalam bulan puasa ni zakat yang mereka bayar itu digandakan pahalanya, dan juga kita raikanlah mereka. Yang mana tahu rezeki, boleh cikgu masuk bayar zakat nanti, dapat rezeki, dapat handphone ke apa kan? Dapat handphone kan? Selain daripada handphone apa lagi? Ada motor, ada kereta. Macam-macam lagi Macam-macam. Jadi selain daripada itu, kalau tak nak bayar online pun boleh, kalau kata nak buat potongan gaji pun boleh. Maknanya kita dah dapat gaji setiap bulan tu, dah dizakatkan pendapatan kita tu. Jadi mudah. Jadi nak isi borang potong gaji, masuk kita punya laman web ataupun pergi ke kaunter-kaunter perkhidmatan kami, isi borang, serah kat kita yang berurusan dengan majikan dia, untuk memudahkan kepada umat Islam menunaikan zakat. Itulah kaedah-kaedah. Semudah itu untuk semudah itu. Yang penting wajib itu perlu kita tunaikan. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kutipan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baiklah, kita akan ke Met Malaysia selepas ini untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan kami sudah pun bersedia